Antara perkataan yang tuan-tuan baca daripada kecil sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini word yang tuan-tuan baca daripada kecil sampai sekarang. Tetapi tuan-tuan tak sedar banyak benda yang hilang. Okey, kita hurai bismillah saja. Bismillah. Dalam bahasa Arab, ba ni namanya harfu jarrin, namanya huruf jar. Ba ni. Apa dia huruf jar? Bahasa mudah dia panggil kata sambung. Kata sambung. Dia ada 9 beradik. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Min daripada, ila kepada, an daripada, ala atas, fi pada atau dalam, bi dengan, ka seperti, li bagi. Min ila, an ala, fi rubah, rubah sedikit atau kadang-kadang, bi dengan, ka seperti, li bagi. Min ila, an ala, fi rubah, bi ka, li. Huruf jar ni ada 9 adik-beradik. Baik. Satu maklumat yang tuan-tuan perlu belajar hari ni, hashtag biar pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Biar pening pernah dengar tuan-tuan ilmu-ilmu begini. Jangan pening langsung kita tak pernah dengar. Dalam ilmu bahasa Arab, ba ni untuk menjadikan dia kata sambung, dari sini tuan-tuan dah nampak dah. Dia mesti ada penyambung. Maknanya huruf jar ni huruf yang dipanggil muta'allaq. Dia mesti bergantung. Huruf jar ni mesti bergantung. Huruf jar ni mesti bergantung. Contoh, boleh ke boleh? Tiba-tiba je saya kata, dalam air. Apa dalam air? Maknanya ayat tu masih lagi tergantung. Atas langit. Apa di atas langit? Awan, kapal terbang, bulan, planet, matahari, macam-macam. Tapi saya sebut atas langit. Tuan-tuan faham ke atas langit? Tuan-tuan faham ke faham ni atas langit? Tak faham kan? Jadi maknanya begini. Dari situ tuan-tuan dah faham. Oh, bermakna perkataan huruf jar ni min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li, dia mesti berhajat kepada muta'allaq. Muta'allaq ni tempat gantung cakap. Tempat dia bergantung. Dalam langit, dalam air, apa tu? Dalam laut. Ikan dalam laut. Oh, maknanya perkataan ikan menggantungkan bicara dalam laut. Atas langit, apa dia? Awan atas langit. Bermakna atas langit itu bergantung kepada perkataan awan. Jadi maknanya tuan-tuan, huruf jar ni dia mesti kena bergantung untuk menggantungkan diri dia. Oh, faham tak? Huruf jar ni dia mesti bergantung kepada orang lain. Dia tak boleh duduk sendiri. Dia kena muta'allaq. Persoalannya, tuan-tuan yang duk baca tiap-tiap tahun, hari-hari baca bismillah. Tuan-tuan tak sedar, sebelum bismillah ni ada perkataan yang lain. Dah. Itu saya nak buktikan. Sebelum bismillah ni ada perkataan yang lain. Walaupun tak ada pada tulisan, tetapi ada kepada zihni, ada kepada kefahaman. Dia tak ada pada tulisan, tapi ada pada tindakan. Dia tak ada pada tulisan, tapi ada pada perbuatan. Dia tak ada pada tulisan, tapi kepahaman tu ada. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu tak nak makan ni, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Okey, apakah perkataan yang hilang sebelum bismillah? Tuan-tuan tolong jawab, bantu saya. Dah? Ni, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apakah word yang sepatutnya ada sebelum B tu? Maknanya begini, sebenarnya antara word yang ada sebelum daripada ini, aku nak makan ni dengan nama Allah. Itu word yang sepatutnya ada. Aku nak makan ni dengan nama Allah. Nak pakai kasut, Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya perkataan yang ada, tapi tuan-tuan tak sebut sebab benda tu dah ada pada zihni, ada pada otak dah. Aku nak pakai kasut ni dengan nama Allah. Nanti saya nak buka lagi rahsia yang best. Rahsia ni, kalau tuan-tuan pernah dengar,
Bagus. Tuan-tuan yang tak pernah dengar, ambillah kepahaman rahsia bismillah ni. Nanti saya bagi sekejap. Yang ketiga, masuk kereta. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Aku nak start kereta ni dengan nama Allah. Ikutkan tuan-tuan, sebelum perkataan bismillah ni, ada perkataan tadi. Aku nak makan ni dengan nama Allah. Aku nak berjalan ni dengan nama Allah. Aku nak bekerja ni dengan nama Allah. Dan aku nak aku nak start kereta ni dengan nama Allah. Saya nak buktikan perkataan ni ada, tetapi dia tak ada pada sebutan, ada pada zihni. Ini yang saya nak buktikan benda-benda begini. Mafhumnya, kalau perkataan ni tak ada, tak mungkin datang bismillah. Tak mungkin datang bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Jadi maknanya sebelum bismillah ni pasti ada perkataan yang lain, yang benda tu tuan-tuan tak perlu sebut, tetapi dah ada pada tindakan, dah ada pada perbuatan. Tarik panah. Bismillahirrahmanirrahim. Pung. Maknanya aku nak memanah ini dengan nama Allah. Jelas ke jelas? Jelas ke jelas? Okey, itu yang pertama, rahsia pertama. Poin yang kedua daripada bismillah ni tuan-tuan, antara rahsia yang jarang tuan-tuan belajar. Tuan-tuan sebenarnya minta tolong dengan siapa? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Selama ni tuan-tuan minta tolong dengan siapa? Waktu baca bismillah, tuan-tuan sedar tak tuan-tuan minta tolong dengan siapa? Yang dah baca bismillah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Allah syukurlah tuan-tuan hari ni dapat bertemu dengan hamba. Hamba pun tak ada ilmu, tapi berkat Tok Guru, berkat Tok Syekh Fakir Daud, berkat arwah Tuan Guru Haji Ali, berkat Tuan Guru Haji Nazaruddin, berkat Abu Ya Amran Wali. Guru-guru ni lah yang membantu hamba untuk guide tuan-tuan. Tuan-tuan dah baca lama kan? Kita buang B ni, kita syarah ismi pula. Kita buang B, kita syarah ismi. Tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan belum lagi minta tolong dengan Allah. Tuan-tuan minta dengan siapa? Dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sebenarnya baru minta tolong dengan nama. Belum minta tolong dengan Allah lagi. Proses ni berlaku, nak cerita. Nama Allah Ta'ala tu hebat dah. Ni dipanggil tawassul. Bertawassul dengan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan sabit bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang banyak, yang berkat, yang hebat, yang manfaat. Doalah kamu dengannya. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan dah. Selama ni tuan-tuan belum lagi minta tolong dengan Allah. Lidah kita mengajar kita tawassul. Bismillah. Aku minta tolong ni dengan nama Allah. Siapa nama Allah tu? Yang mana? Namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim. Tuan-tuan kan baca, ya? Aku nak makan ni bertolong dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Saya ulang balik, dengan nama Allah. Saya ulang balik, dengan nama Allah. Teng-teng. Tuan-tuan minta tolong dengan siapa? Belum lagi. Dah? Minta tolong dengan Allah bukan di sini. Minta tolong dengan Allah sifatnya di hati. Itu hakikat kepahaman kemanusiaan. Dekat lidah, tempat zahirnya syariat. Di sinilah, kalau orang menafikan tawassul, hari-hari dia tawassul, dia lupa. Hari-hari dia tawassul, dia lupa. Lagi pening, mana pening kat Mu'tazilah? Kan memang terjemahannya begitu. Dan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maknanya kita baru minta tolong dengan nama Allah. Nak cerita nama pun dah hebat. Nak cerita nama pun dah hebat. Bukti tuan-tuan, bukti. Dah, kenapa manusia yang ada gelaran, dia akan bawa gelaran dekat mana-mana. Contoh, orang tu dapat datuk. Orang tu dapat datuk. Dah, bila dapat datuk, dekat Facebook bubuh datuk, dekat kereta bubuh datuk, dekat nimkat bubuh datuk. Dah? Mati dah. Dah? Semua tuan-tuan, dekat mana-mana dia bubuh datuk. Sebab apa? Dia tahu dengan nama. Dah, dengan nama ada ketinggian, dengan nama ada kehebatan. Sama juga Tan Sri, bila dapat gelaran Tan Sri, oh, kat mana-mana bawa nama tu. Saya nak buktikan baru dekat dunia tuan-tuan. Nama pun dah hebat dah. Apa lagi nama Allah Jalla wa Ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama yang hebat. Asma'. Berdoalah kamu dengannya.